هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي العدناني وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أما بعد. نشكر الله عز وجل الذي وفقنا لمثل هذا الاجتماع الطيب في ليالي شهر رمضان في قراءة أحاديث خير البرية سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل ما عملناه من إقامة هذه المجالس الحديثية المصطفوية، ونسأل الله عز وجل أن يدخل السرور على قلب سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما فعلناه في تلك الأيام وتلك الليالي الرمضانية. اللهم آمين. Okey, kita telah pun selesai menghuraikan secara kasar berkenaan dengan 42 hadis yang dikarang oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Pada malam ini kita akan masuk kepada bab yang kebanyakannya tak ada dalam nuskah. Okey. Dan kalau tengok dari segi sanad kita arba'in, ada sebahagian ulama kita dia baca sampai hadis 42 tu je. Habis hadis 42 tu habislah. Dan itu yang kebanyakan berlaku pada zaman kita hari ni. Namun kalau kita teliti dari segi sanad kita arba'in, ulama-ulama silam ada di kalangan mereka baca sampai habis bab. Sebab bab ini memang diinginkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Namun mungkin para ulama kita sebahagiannya atas dasar meringkas, mereka hanya membaca hadis yang ke-42. Namun oleh kerana kita memang rasanya Imam Nawawi pun bab ini diletakkan di akhir sekali, maka di situ dapatlah saya dan kita fahami bahawa Imam Nawawi mengharapkan agar bab ini dibaca. Sebab bab ini memudahkan untuk kita memahami hadis-hadis yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, jadi insya-Allah pada malam ini dalam tempoh 2 malam, malam ni dan malam esok atau 3 malam, ala hasab ma wafaqana Allah azza wa jalla, kita akan khatamkan bab ini biiznillah azza wa jalla. Bisnadina al-muttasil la sayyidina al-imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf ibn Mira ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Hizam al-Hizami an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i arba'in an-Nawawiyah wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla babul isyarat ila dhabtil alfazil mushkilat. Bab isyarat, maksudnya bab yang menceritakan, yang mengisyaratkan, menunjukkan kepada cara untuk membaca lafaz-lafaz yang muskil, lafaz-lafaz yang samar-samar. Lalu kata Sayyidina Imam An-Nawawi, hadzal bab wa in tarjamtuhu bil mushkilat faqad unabbihu fihi ala alfazin minal wadihat. Walaupun bab ini, kata Imam Nawawi, saya namakan bab ini sebagai babul isyarah ila dhabtil alfazil mushkilat, lafaz yang tak jelas, tapi kadang-kadang di dalam bab ini akan ada saya sebut juga tentang lafaz yang jelas, tetapi beliau sebut atas dasar huraian makna. Lafaz tu jelas, cara baca semua orang tahu, tapi makna yang diinginkan macam mana, itu didatangkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Fil khutbah, ay fi khutbatil kalam, naddarallahu imra'an ruya bitashdidid dad wa takhfifiha wa tashdidu akthar wa ma'nahu hassanahu wa jammalahu. Kita buka balik mukadimah supaya kita boleh tengok di mana yang dimaksudkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Boleh mukadimah kita buka balik dalam bab, dalam muka surat yang ke-12. Ucapan Nabi asalnya yang dimasukkan di sini adalah naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi, kalimah naddara itu boleh dibaca dengan dua cara baca. Sama ada nadara biduni tasydid wa naddara bitasydid. Sama ada dengan dibaca sabdu atau tanpa sabdu. Nadara wa naddara. Cuma dibaca secara sabdu itu yang banyak diriwayatkan. Kemudian makna naddara maksud dia hasana wa jammala. Naddarallahu imra'an maksud dia hassanallahu imra'an, jammalallahu imra'an.
Allah mengindahkan, mengelokkan. Baik, itulah yang didatangkan di segi al-muqaddimah. Al-hadisul awal. Okey, apa pula lafaz-lafaz yang ingin disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis yang pertama? An Amiril Mu'minin Umar radhiyallahu anhu, huwa awwalu man summiya Amirul Mu'minin. Jadi bila sebut hadis pertama tentang Sayyidina Umar, kata Sayyidina Imam Nawawi, disebut Amirul Mukminin. Dalam matan asal tak ada Amirul Mukminin. Ni tambahan daripada Sayyidina Imam Nawawi. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, tak ada an Amirul Mukminin, an Umar terus. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, orang yang mula-mula dinamakan dengan gelaran Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai Khalifatul Rasulillah. Cuma bila Sayyidina Umar naik sebagai khalifah, orang mula panggil beliau ya khalifati Rasulillah, wahai orang yang menjadi pengganti kepada orang yang menjadi pengganti kepada Rasulullah. Lalu dia kata, ini kalau berterusan nanya orang lepas ni kan. Sayyidina Osman bilang ya khalifati Rasulillah, itu baru 3. Kalau 4 orang, akhirnya tukar terus Amirul Mukminin. Ad-din yusrun, agama kita mudah. Jadi beliaulah yang mula-mula memperkenalkan gelaran Amir al-Mu'minin, ketua bagi kaum mukminin. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, al-murad la tuhsabul a'malu syar'iyyatu illa binniyah. Ini dimaksudkan dengan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'mal binniyat. Maknanya, kata Sayyidina Imam Nawawi, tidak akan diterima. La tuhsab maksud dia la tuqbal. Tidak akan diterima amalan-amalan syarak, amalan-amalan yang berkaitan dengan syarak, melainkan dengan niat. Sembahyang tak ada niat tak sah, puasa tanpa niat tak sah. Cuma ada juga amalan syariat yang sah tanpa niat, contoh macam qada hajat. Maknanya ada jugalah. Namun kebanyakan amalan-amalan syariat, amalan-amalan fiqh memerlukan kepada niat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dalam hadis disebutkan faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Apa maksud? Maka hijrahnya adalah menuju kepada Allah dan Rasul. Kalau menuju kepada Rasul, faham lagi. Sebab Rasulullah ada di Madinah, kita pun pergi Madinah, kita menuju kepada Rasulullah. Tapi menuju kepada Allah macam mana? Sebab Allah tidak bertempat. Mana ada istilah kita menuju ke lokasi Allah? Tak ada. Jadi apa maksud fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih? Kata Al-Imam An-Nawawi, ma'nahu maqbulatun, ay fahijratuhu maqbulatun. Maksud dia fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maknanya fahijratuhu maqbulatun. Hijrahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Habis hadis pertama, masuk pada hadis kedua. Ini cara tengok bab dia tak banyak. Dia sikit-sikit je. Namun penting-penting juga, sebab dia boleh dianggap sebagai huraian Sayyidina Imam An-Nawawi secara kasar berkenaan dengan hadis 40. Dan dalam bab ini juga menunjukkan kitab ini memang karangan Imam Nawawi bil yaqin. Sebab Imam Nawawi akan sebut nanti sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam Syarhu Sahih Muslim. Jadi memang sah kitab Arba'in ini memang betul karangan Imam An-Nawawi. Sebab ada juga kitab para ulama disandarkan kepada mereka, sedangkan bila dikaji tak tentu, tak ada bukti jelas. Okey, tapi hadis 40 memang karangan Imam Nawawi. Pertama memang masyhur, yang kedua memang Imam Nawawi sebut memang beliau menghasilkan kitab yang namanya Syarhun Nawawi, dan memang Imam Nawawi lah yang menghasilkan kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Al-haditsu tsani la yura alaihi asarus safar. Kita buka hadis yang kedua. Al-haditsu tsani la yura alaihi asarus safar. Hadis tentang Sayyidina Jibril, iaitu pada muslih yang ke-18. Istala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi asarus safar. Apa maksud la yura alaihi asarus safar yang dimasukkan di sini? Tidak dihuraikan oleh Al-Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi hanya menyebut tentang cara baca tu. Huwa bi dhammil ya. Maksud dia dibaca yu, bukan dibaca ya, bukan dibaca la yara. La yura. Huwa bi dhammil ya min yara. Asal dia yara kalau ada fa'ilnya, tapi bila dibuang fa'il, maka maf'ul dia menjadi naib fa'il, maka dia jadi baca yura. La yura alaihi atharus safar. Kalau nak dibaca dengan fa'ilnya, maknanya kita ada la nara alaihi atharus safar. Tapi bila fa'ilnya dibuang,
maka maf'ul menjadi naib fa'il sebagaimana kita belajar dalam nahwu. Jadi huwa bi dhammil ya min yara. Asal dia yara. Sebab apa? Sebab mungkin boleh dibaca yara dan juga yuri. Bila yuri, dia punya naib fa'il dia juga, dia punya, bila dibuang fa'il dia juga dibaca yura. Okay? Af'ala yuf'ilu, yuf'alu. Dia punya ni. Jadi sekarang yura ni daripada yara atau yuri, maka dia adalah daripada yara. Qauluhu tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ini jawapan daripada Sayyidina Nabi alaihi salatu wasallam. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ma'nahu ta'taqidu anna Allah ta'ala qaddara al khaira wa syarra qabla khalqil khalq wa anna jami'al kainat biqada'illahi ta'ala wa qadarihi wa huwa muridun laha. Jadi maksud kamu beriman dengan qadar baik dan buruknya itu adalah, kata Sayyidina Imam Nawawi, kamu beriktikad bahawa kamu meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla telah menentukan kebaikan dan juga keburukan. Sebarang kebaikan yang berlaku dan keburukan yang berlaku semuanya sudah ditetapkan, ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Allah menciptakan makhluk lagi. Sebab ia berkait dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah adalah qadim. Jadi sebelum wujud makhluk lagi, sebelum tak ada makhluk, yang ada hanya Allah, itu pun dalam keadaan begitu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan maksudnya lagi, wa anna jami'al kainat biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Semua makhluk ni, kainat maknanya makhluk, semua makhluk Allah semuanya berlaku dengan sebab qada Allah Azza wa Jalla dan juga qadarnya. Semuanya berlaku dengan sebab qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Allah mahukan perkara tersebut. Maknanya semua yang berlaku semuanya dengan kehendak dan juga iradat Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah Azza wa Jalla. Cuma bila sebut Allah mahukan benda tu berlaku, kalau kebaikan tak jadi masalah, tapi kalau benda tu benda tak baik, satu orang dia mencuri, benda tu akhirnya berlaku. Bila berlaku, tahulah kita semenjak azali lagi Allah sudah tetapkan benda itu berlaku dan Allah mahu benda itu berlaku. Jadi bila masuk Allah mahukan benda itu berlaku, bukan bermaksud Allah meredai perkara itu berlaku. Bukan Allah reda. Maknanya mahu, maksudnya Allah mengizinkan perkara itu berlaku. Cuma siapa yang akan bertanggungjawab adalah si pelaku. Jadi bila sebut Allah murid, bukanlah bermaksud Allah meredai, sebab kadang-kadang ada benda yang Allah mahu dan benda tu diredai. Ada benda yang Allah mahu tapi Allah tak reda. Contoh, Allah mahukan bapa saudara Nabi Abu Lahab tidak beriman, tetapi Allah tak reda dia tak beriman. Allah tidak meredai kekufuran, tetapi Allah mahu dia tidak beriman. Maksudnya apa? Allah membenarkan, Allah mengizinkan benda itu berlaku. Sebab kalau tanpa dengan izin Allah takkan berlaku satu benda. Bila benda tu berlaku, tahulah kita Allah berkenan benda tu berlaku. Allah mengizinkan benda tu berlaku. Bila Allah mengizinkan, adakah bila Allah mengizinkan maknanya Allah redha? Tak tentu. Bila dalam kekufuran, Allah tidak redha dengan kekufuran. Jadi tidak semestinya bila benda tu Allah mahu, maksudnya Allah redha. Tak semestinya. Kadang-kadang Allah redha, kadang-kadang Allah tidak redha. Dan tak semestinya bila Allah mahu, Allah menyuruh benda tu. Allah mahu Abu Lahab tidak beriman. Tidak bermaksud Allah menyuruh Abu Lahab supaya tak beriman. Jadi iradatullah la yalzam minha amruhu ta'ala bizalik. Bila Allah menginginkan sesuatu, tidak semestinya benda yang Tuhan mahukan itu Allah suruh kita buat. Dalam masa yang sama, tidak juga menunjukkan bila Allah mahu benda tu, maksudnya benda itu akan diredai oleh Allah. Contoh, Allah mahukan umat kita ini, umat Islam ini akan hidup pada satu zaman pembunuhan macam yang kita lihat pada hari ini. Umat Islam berada dalam keadaan fitnah, bergaduh sama sini. Allah mahukan benda itu berlaku. Jadi adakah Allah redha benda itu berlaku? Tak. Adakah Allah minta kita supaya memastikan benda itu berlaku? Tidak. Jadi di sana ada beza di antara iradatullah dengan redha Allah.
ada beza di antara iradatullah dengan amrullah. Okey, qauluhu fa akhbirni an amaratiha. Sebagai riwayat fa akhbirni an amaratiha bil ifrad. Cuma kalau kita tengok dalam nuskhah kitab Arba'in Nawawiyah kita ni, dalam muka surat yang ke-20 tu, di sana ada kebanyakan nuskhah yang ada pada saya ada 5 nuskhah kitab ni. 4 nuskhah amaratiha, 1 nuskhah saja amaratiha bil ifrad. Jadi ada dua riwayat dalam masalah ni. Hatta kalau kita buka Sahih Muslim pun ada sebahagian nuskhah Sahih Muslim amaratiha bil ifrad. Ada sebahagiannya dengan jamak, amaratiha, jamak kepada amarah. Baik, kalimah amaratiha tu yang mufradnya adalah amarah, huwa bi fathil hamzah, yang dibaca imarah sebab dia beri makna yang lain. Imarah maksud pemerintahan. Jadi amarah dengan imarah berbeza. Kalau kita di Mesir pula, ain pula lagi besar, imarah lagi makna. Dah jadi bangunan pula, tu bil ain, ni bil alif, bil hamzah. Amarah, apa maksud amarah? Ai alamatiha. Maksud amaratiha maksud alamah. Jadi amarah sama makna dengan alamah. Yuqal wa yuqalu amarun bila ha'in, ai bila ta'in marbutah. Ni bahasa orang dulu. Kadang-kadang digunakan kalimah hak yang dimaksudkan adalah tak marbutah. Hatta dalam manuskrip pun kadang-kadang huruf ta marbutah tu ditulis hak saja tanpa ditulis titik. Itu banyak kita jumpa dalam manuskrip lama, cara tulisan orang dulu. Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi, kalimah amarun, amarah dari segi bahasa boleh juga disebut amarun wa amaratun. Cuma di sana ada dua cara sebutlah dari segi bahasa. Lakinna, okey, wa yuqalu amarun bila ha'in lughatani, lakinna riwayata bil ha'. Walau bagaimanapun, secara riwayat hadis yang sampai kepada kita, para perawi hadis meriwayatkan dengan huruf ta. Jadi amaratiha, amaratiha. Qawluhu talidal amatu rabbataha, ai sayyidataha. Jadi maksud rabbataha itu maksud dia sayyidataha. Rabbatul bait, pemilik rumah. Apa maksud rabbul bait? Maksud pemilik rumah. Rabbatul bait, pemilik rumah yang perempuan. Jadi kalau rabbataha di sini maksud dia apa? Sayyidataha, ketua dia. Apa maksud apabila seorang hamba melahirkan, seorang hamba perempuan melahirkan tuan perempuan dia? Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi di sini, wa ma'nahu an takthura sarariyu hatta talidal amatu surriyah bintan li sayyidiha wa bintu sayyidi fi ma'na sayyid. Ni makna yang pertama. Nak ceritanya, hadis Nabi kadang-kadang boleh difahami dengan pelbagai makna. Namun subhanallah, hebatnya kita umat Islam, kita ada teks asal dan kita ada huraian para ulama. Huraian para ulama kita boleh terima, boleh kita bincang, tapi nas tetap nas. Jadi ini lebihnya nas kita ataupun teks kita dari segi Al-Quran dan juga hadis sampai kepada kita secara tulen. Adapun huraian para ulama, huraian macam-macam. Orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Dan huraian para ulama tu tidak maksum. Pun begitu memang muhtaramlah, sebab mereka mengeluarkan pendapat tu hasil daripada ilmu dan juga kajian mereka. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, makna antalidal amatu rabbataha, maknanya antaksuras sarari, hamba-hamba perempuan menjadi banyak. Banyak berlaku peperangan. Sebab zaman dulu peperangan, bila kalah perang, jadi wanita-wanita dalam Islam tak boleh dibunuh, melainkan kalau dia juga menjadi tentera. Tapi biasanya wanita tidak mengangkat senjata. Yang mengangkat senjata kaum lelaki. Bila kalah satu kaum, maka wanita-wanita dan juga anak-anak kecil akan menjadi hamba. Menjadi hamba. Jadi apabila banyak hamba, apa yang berlaku? Sehingga akhirnya hamba perempuan melahirkan seorang anak perempuan untuk tuan kepada si hamba tadi. Sebab dalam Islam apabila ada sistem perhambaan, tapi dah tak ada dah sistem perhambaan zaman sekarang. Sebab Islam pun tak nak sistem perhambaan, tapi sistem itu wujud pada zaman Nabi. Lalu akhirnya Islam meraihkan perkara tersebut. Dalam masa yang sama Islam mahu benda itu dibebaskan. Sebab tu banyak dari segi syariat, bebaskan hamba, bebaskan hamba, bebaskan hamba, supaya akan berlaku satu zaman dah tak wujud hamba. Okey, pada zaman ada hamba dulu, apabila hamba perempuan ni banyak, akhirnya dia boleh
dia boleh tuan lelaki dia boleh membuat hubungan kelamin dengan hamba perempuan tadi. Maksudnya dalam Islam sama ada isteri ataupun hamba perempuan. Tapi tak bolehlah hamba perempuan tu dikongsi ramai. Tengok Islam dia menjaga kehormatan manusia. Dia tak boleh dikongsi ramai, dia bukan pakai yang boleh pinjam, tak boleh. Jadi apabila satu orang lelaki dia ada hamba perempuan, maka dia boleh bersama dengan hamba perempuan tersebut. Apabila hamba perempuan tu dapat anak, apabila hamba perempuan tu dapat anak, maka ketika itu anak yang lahir tak boleh dijual dah. Ni bukan bisnes. Bila dapat anak, boleh jual banyak untung. Tak ada. Oleh kerana anak tu adalah si mak dia adalah si hamba, manakala ayah budak ni adalah tuan lelaki kepada si hamba, maka ketika itu tidak boleh untuk dijual. Sama juga kalau hamba itu melahirkan anak perempuan. Jadi si hamba tadi telah melahirkan seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan itu telah akan menjadi anak perempuan kepada tuan si hamba tadi. Apabila begitu, kata Sayyidina Imam Nawawi, wa bintu sayyidi fi ma'na sayyid. Apabila budak itu merupakan anak kepada si tuan, maka dia juga seperti tuan. Jadi apabila yang lahir adalah anak perempuan, maka anak perempuan itu sudah menjadi tuan kepada ibu dia. Jadi ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan dalam Islam lagi, kalau dah dapat gitu, si perempuan yang hamba ni pun dah tak boleh dijual dah. Dia sudah menjadi ummul walad. Selepas tu dia sudah tidak lagi boleh dijual. Maknanya dia sudah seperti orang merdeka. Wakil yakthur bay'us sarari. Ini makna yang kedua, kata Sayyidina Imam Nawawi. Yakthur bay'us sarari hatta tashtari al-mar'atu ummaha wa tasta'bidaha jahilatan bi annaha ummuha. Makna yang kedua pula adalah, kata Sayyidina Imam Nawawi, banyak sekali hamba-hamba ni dijual di pasar, sehingga akhirnya seorang perempuan dia beli seorang hamba perempuan, rupa-rupanya yang dibeli adalah mak dia sendiri, tapi dia tak tahu sebab sudah terlalu banyak hamba dan mungkin berlaku peperangan ke, akhirnya sampai dia pun dah tak tahu siapa ibu dia. Tiba-tiba bila dia dah besar, dia pergi beli seorang hamba perempuan, rupa-rupanya itu adalah ibu dia sendiri. Dan si perempuan tadi telah menyuruh hamba perempuan tadi buat kerja rumah macam biasalah, jadi macam hamba dia lah, dalam keadaan dia tak tahu yang itu adalah ibu dia sendiri. Ini adalah makna yang kedua. Dan macam yang kita huraikan sebelum ni, kata Fadilatul Syekh, benda ni semua telah berlaku pada zaman Mamalik sendiri. Semua ini dah berlaku. Wakil ghairu zalik, ada juga pendapat yang lain. Pendapat yang lain yang macam-macam berhubung dalam sabda Nabi, antalidal amatu rabbataha wa qad awdahtuhu fi syarhi sahihi muslimin bidalailihi wa jami'i turukihi. Saya telah menerangkan perkara ini di dalam syarah sahih Muslim. Jadi tahulah kita memang bab ini betul-betul dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebab yang masyhurnya syarah sahih Muslim banyak, tapi yang masyhurnya adalah syarah Imam Nawawi. Dan yang masyhurnya juga Imam Nawawi pemilik kitab Arba'in. Jadi dalam situ Imam Nawawi mendatangkan pelbagai makna dan juga sanad dalam setiap hadis yang berkaitan dengan hadis yang kita sedang pelajari ini. Qauluhu al-'alata ay al-fuqara'a. Kalimah al-'alah dalam hadis yang kedua ni bermaksud adalah al-fuqara. Wa antaral hufatal 'uratal 'alata. Jadi apa maksud 'alah? 'Alah di sini bermaksud fuqara. Apa makna ucapan Nabi? Wa ma'nahu anna asafilan nas yasiruna ahla tharwatin zahirah. Kata Sayyidina Imam Nawawi, makna ucapan Sayyidina Nabi apabila orang yang miskin ni tiba-tiba dia sudah berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi-tinggi, maksud dia orang-orang rendah di kalangan manusia menjadi orang kaya. Dia sudah menjadi pemilik kepada harta kekayaan yang zahir, yang banyak, sampai rumah dia pun kita nampak, wow, tingginya rumah dia, sedangkan dia dulunya orang miskin apa kedana. Dan ini berlaku. Qauluhu labistu maliya, dalam hujung hadis, summan talaqa falabistu maliya. Apa maksud kalimah mali? Huwa bitashdidil ya. Kalimah mali
adalah dengan disabdukan huruf ya, mali. Yang dibaca labistu malian, jangan betul-betul tak. Dia kena baca sabdu. Apa maksud mali pula? Ai zamanan kathira, zaman yang banyak, bukan seminit dua tapi banyak. Maksudnya selepas daripada berlalu itu, barulah berlalu zaman yang panjang, barulah Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar atadri manis sa'il. Wa kana zalika salasan, ay wa kana zalika az-zamanul kathir salasan, ay salasata ayyam. Hakaza jaa mubayyanan fi riwayati Abi Dawud wa Tirmizi wa ghairihima. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, maksud zaman yang panjang ini adalah selama 3 hari, sebagaimana datang dengan jelas menyebut sebanyak 3 hari ini di dalam riwayat Sayyidina Abi Dawud, Imam Tirmizi dan selain daripada mereka berdua. Jadi dalam kita nak belajar hadis, huraian hadis antaranya dengan cara kita meneliti riwayat yang lain. Jadi setiap riwayat akan ada dia punya tambahan. Sebab tu kalau orang kata hadis Sahih Bukhari ni berulang-ulang, kita kata tak. Kata Syekh Yusri bin Rushdi, tidak berulang-ulang. Pertama, kadang-kadang sanad berbeza. Jadi bila sanad berbeza, sebenarnya dia bukan hadis yang sama, sebab sanad berbeza. Kalau matan samalah, matan sama, sanad berbeza, dia jadi 2 hadis atau lebih. Atau katakan sanad yang sama, katakan sanad yang sama, tetapi dalam Sahih Bukhari bila berulang saja akan ada tambahan kalimah. Dalam riwayat ni ada lebih, riwayat ni ada maklumat yang baru. Jadi setiap riwayat itu akan ada tambahan yang saling melengkapkan. Jadi bantuan setiap riwayat itu akan menjelaskan makna. Al-hadisul khamis, daripada hadis kedua terus langkah pada hadis yang kelima. Hadis ketiga dengan keempat ghair mukarrar. Kalau kau di kuliah tu seronok tu dekat biasa ada ghair mukarrar. Kenapa? Tak apalah, mungkin orang kata yang hadis ketiga, hadis keempat tu jelas. Kita terus kepada hadis yang kelima, surat yang ke-24 kalau siapa yang nak buat perbandingan. Al-hadisul khamis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ay mardudun. Jadi kalimah raddun itu masdar. Dia adalah masdar radda yaruddu raddan. Raddun fahuwa mardudun. Baik. Maksudnya kalau kita nak terjemah, maka dia adalah satu penolakan. Itu kalau nak terjemah betul-betul lah. Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, raddun di sini maknanya adalah mardud, iaitu kena tolak. Seperti apa? Kal khalqi bi ma'nal makhluq. Sebagaimana kalimah al-khalq. Kadang-kadang al-khalqu bermaksud perbuatan Allah Ta'ala menciptakan tu. Kadang-kadang kalimah al-khalq bermaksud yang kena cipta. Betul-betul tadi kita dah lalu hadis ucapan tadi ya. Surat ke-87 tu kata Imam Nawawi, wa ma'nahu ta'taqidu anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wa syarr qabla khalqil khalqi. Qabla khalqil khalqi. Jadi al-khalqu yang pertama itu bermaksud perbuatan Allah menciptakan, manakala al-khalqu yang kedua bermaksud makhluk. Jadi ucapan ini memang banyak dalam bahasa Arab. Jadi sana berlaku majaz lah. Itlaqul masdar wa iradat al-fa'il, maf'ul dan sebagainya. Di sini maf'ul lah. Okey, al-hadisus sadis. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Dalam ucapan mana ni? Famanittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Jadi di dalam bab ini Imam Nawawi datangkan kalimah faqad, sedangkan dalam hadis sebelumnya Imam Nawawi tidak mendatangkan kalimah faqad, famanittaqa syubuhat, melainkan dalam sebahagian manuskrip dalam 4 manuskrip memang ada kalimah faqad. Jadi tahulah kita bahawa seakan-akan yang kuatnya memang ada kalimah faqad di sisi Imam Nawawi. Tapi kalau dibuka dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada kalimah faqad itu melainkan sebagai riwayat lah. Okay. Sebab tu kalau kita tengok di sini ada manuskrip tidak ada kalimah faqad tu, famanittaqa syubuhat istabra terus. Tapi sebagian manuskrip yang lain, famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi.
Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Apa maksud faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi? Maka dia telah melepas diri untuk agama dia dan untuk kehormatan dia. Apa maksudnya? Ai sana dinahu. Dia telah menyelamatkan agama. Dia telah memelihara agama dia. Wa hama 'irdahu. Dia telah berjaya mempertahankan, menyelamatkan maruah dia. Min wuqu'in nasi fihi, daripada manusia jatuh di dalam mencemarkan agama dan juga maruah dia. Dia telah menyelamatkan agama dia dan juga maruah dia daripada disentuh oleh manusia. Itu maksud faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Qauluhu yushiku. Apa maksud kalimah yushik? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku. Jadi kalimah yushik, qauluhu yushik huwa bi dhammil ya wa kasri shin. Yushi, bi dhammil ya, yang dibaca yau pula ataupun kok macam mana pula, kan? Ya itu di baris depan, manakala shin pula di baris kasrah. Yushiku, min aushaka yushiku, ay yasru'u wa yaqrubu. Okey, yushik maksud dia yasru' wa yaqrub, dah dekat, dah semakin cepat, dah cepat sangat dah untuk dia itu berlaku begini-begini. Hampir-hampir. Melayu kita kata apa? Hampir, kada. Qauluhu himallahi maharimuh. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Jadi apa maksud himallahi maharimuhu? Ma'nahu allazi hamahu Allah Ta'ala wa mana'a duhulahu huwa al-asya' allati harramaha. Maksud kata Sayyidina Imam Nawawi, makna ucapan Nabi ni adalah sesungguhnya perbuatan yang Allah telah menjaganya. Maksud dia menjaga daripada orang masuk ke dalam perbuatan tu, orang melakukan perbuatan tersebut. Dan Allah menghalang pula, Allah tahan dan Allah halang pula daripada orang masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Asal hima tu adalah kawasan larangan. Jadi apa maksud himallah maharimu? Kawasan larangan Allah adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, maksud dia yang Allah Ta'ala jaga, maksud dia Allah tak bagi orang masuklah, dan Allah menghalang daripada masuk ke dalam tempat tersebut, ianya adalah sebarang adalah perkara-perkara yang Allah mengharamkannya. Jadi benda-benda yang diharamkan Allah itu Nabi buat perumpamaan seperti dia adalah kawasan larangan. Jadi kawasan larangan tak boleh dekat, maka benda haram jangan didekat. Kawasan larangan tak boleh dimasuki, maka jangan dimasuki. Al-hadis as-sabi'. Okey, masuk pada hadis yang ketujuh. Hadis tentang ad-din an-nasihah. Qauluhu an Abi Ruqayyah. Ruqayyah huwa bi dhammir ra wa fathil qaf wa tasydidil ya. Kenapa sampai begitu sekali kau salah sikit apa salahnya? Ni sampai bacanya adalah dengan dibariskan huruf ra dibaca baris atas pada huruf qaf, ruqa. Jangan baca raqi, ruqa. Lepas tu ya tu disabdukan ruqayyah. Kenapa sampai begitu sekali? Sebab ini manhaj para ulama. Hatta dalam menyebut nama pun kita tak nak salah, sebab kita tak nak salah. Jadi sekecil-kecil benda pun kita akan ambil berat. Apatah lagi nama orang yang dia memerlukan kepada simai. Kadang-kadang nama orang ni begini. Biasanya orang baca begini, tapi tak tentu juga salam. Ada orang nama salam dengan sabdu. Dia ni salam ke salam? Tanya bapak dia lah. Kan? Senang je. Jadi nak tahu benda tu perlu kepada kajian. Jadi Sayyidina Imam Nawawi sebut di sini jangan dibaca Abu Raqiyah, dibaca Abu Ruqayyah. Qauluhu ad-dari an Abi Ruqayyah, Tamim ibni Aus ad-Dari. Nisbah pada apa tu? Ad-Dari. Orang nama tempat tu nama dia Dar ke? Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, qauluhu ad-Dari,
mansubun ila jaddin lahu ismuhu Ad-Dar. Nama dia Dar. Jadi kalau kita tengok sahabat Nabi ni dalam kisah yang ke-27 tu, Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud Ad-Dari. Kalau tengok dari segi terjemahan yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, datuk kepada sahabat Nabi ini bernama Kharijah. Kharijah. Tapi mari mana pula katanya Dar tu datuk dia. Jadi tahulah kita, datuk yang dimasukkan di sini adalah bermaksud tok nenek moyang di atas. Tak semestinya datuk betul. Atau mungkin kalau kita boleh tengok balik, adakah Kharijah ni sebenarnya dia juga mempunyai nama yang lain, namanya Dar, perlu dilihat. Tapi biasanya kalau begini bukan nama asal. Tapi dah halang kita terkeluar ni, tanya, tengok kejap dalam kitab. Kitab apa Ustaz? Kan senang zaman sekarang. Kitab semua di dalam handset. Cari je. Call Fin, ya Syekh Google interface. Taib. Tamim ibni Aus ibni Kharijah ibni Sud. Tengok dalam kitab apa yang sebut secara jelas. Kita nak tengok dia punya tok nenek moyang di atas tu siapa, untuk kita pastikan sungguh tentang At-Tamim Ad-Dari. Dalam Syiar A'lamin Nubala, cuba tengok. Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ibn Kharijah ibn Sud ibn Khuzaimah Al-Lakhmi Al-Filastini, Wad-daru batnun min lakhmin, wa lakhmun fakhizun min Ya'rib min Ibni Qahtan. Ini makna yang lain pula. Dia fahami Dar adalah merupakan ada satu kabilah daripada Lakh. Lakh adalah merupakan pecahan daripada Ya'rub bin Qahtan. Mereka ni Arab Qahtan. Baik, tengok kita ada yang pula. Tarikh Madinah Dimashq. Ni jelas. Dalam dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq disebut bahawa sahabat Nabi kita ni bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Khuzaimah bin Zira' bin Adi bin Ad-Dar bin Hani. Jadi tahulah kita Ad-Dar di sini adalah moyang beliau yang ke atas sungguh, bukan datuk betul, bukan datuk dekat, datuk atas. Jadi kalau siapa nak catat boleh catat, sebab ni mungkin kita bila baca ni kita pun ingat ini adalah datuk betul. Rupanya dia bukan datuk betul, tapi dia adalah datuk yang jauh sedikit. Okey, saya pun nak tulis. Buku saya lain sikit. Kena keluarkan kertas. Fish qalam. Man ma'ahu qalam zaid? Bikam ya akhi? 5 جنيه مثلا. طيب بارك الله فيك. لو 10 لا بأس. غدا ارفع. Syukrin ya akhi. Taib, siapa nak catat boleh catat ya. Ismuhu Dar, dalam buat nota kaki tu Ad-Dar. Kita kata hadza as-sahabi huwa Tamim ibni Aus ibni Kharijah. Tamim ibni Aus ibni Kharijah ibni ibni Sud. Khalas ma'zuratan, ana rajul syekh, yani kabir fi sin, aini mush zahira. Ibni Khuzaimah ibni Zira'. Senang nama orang dulu tak?
Zira', ibni Adi, ibni Ad-Dar, ibni Hani. Okey, saya baca sekali. Hadza sahabi huwa Tamim ibni Aus, ibni Kharijah, ibni Sud, ibni Khuzaimah, ibni Zira', ibni Adi, ibni Ad-Dar, ibni Hani. Jadi tahulah kita Ad-Dar itu adalah bukan dekat moyang apa tu? Tamim ibni Aus. 1 2 3 4 5. Moyang yang kelima sebab datuknya adalah Kharijah. Lepas tu moyangnya Sud, moyang kedua Khuzaimah, moyang ketiga Zira', moyang keempat Adi, moyang yang kelima. Okey. Boleh Alhamdulillah. Masa saya baca tu tak terfikir, tapi barakah majlis. Selalu Syekh kata begitu. Kadang-kadang masa kita baca untuk murajaah, kita tak terfikir. Tapi bila dengan barakah majlis, Allah bagi Allah keluarkan, Allah campakkan untuk kita kaji. Akhirnya dengan sebab barakah majlis, kita pun dapat. Kalau kerana hebatnya saya kat rumah tadi, saya dah boleh cari. Tapi tak terfikir pula tu. Sebab tu majlis adalah satu benda yang barakah. Jadi mansub ila jaddin, ay jaddin a'la. Al-jadd yani as-sadis. Kalau ikut dalam masalah panggil jaddun sadis lah. Cuma kalau kita istilah kita moyang yang kelima ataupun datuk yang keenam lah. Datuk yang keenam. Okey, waqil ila mawdi'in yuqalu lahu darin wa yuqalu fihi aidan ad-diri nisbatan ila dir kana yata'abbadu fihi. Ada pendapat lain mengatakan nisbah kepada Tamim ibni Aus, Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari ini adalah sebenarnya Ad-Dari itu adalah nisbah kepada satu nama tempat, iaitu nama tempat tu namanya Darin. Jadi daripada Darin itu orang di situ dipanggil Ad-Dari. Ada juga yang mengatakan bukan. Dia bukan dinisbahkan kepada datuk, bukan dinisbahkan kepada tempat. Sebenarnya dia sebenarnya dia dipanggil Ad-Diri. Tamim ibni Aus Ad-Diri, bukan Ad-Dari. Kenapa nisbah pada Ad-Diri? Nisbah kepada dir, iaitu biara, tempat ibadah orang Kristian. Dir, tempat dia bersuluk lah istilahnya. Dia suluk seorang-seorang dia tu, dia panggil dir. Kalau yang tempat ramai-ramai berkumpul tu gereja lah, kanisah. Dir ni tempat dia seorang-seorang beribadah situ. Yang mana Sayyidina Tamim ibni Aus ini, beliau beribadah di situ satu ketika dahulu sebelum beliau masuk Islam lah. Sebab Sayyidina Tamim ibni Aus ni asalnya orang Kristian, kemudian masuk Islam. Dan beliau pernah melihat Dajjal. Dalam hadis Sahih Muslim, beliau melihat Dajjal, cerita pada Nabi. Lalu Nabi panggil para sahabat, Nabi menceritakan cerita yang diriwayatkan oleh Sayyidina Tamim bin Aus, yang mana beliau telah melihat Dajjal di satu pulau. Jadi ini adalah satu hadis yang gharib sebab Nabi riwayatkan daripada sahabat. Jadi sebenarnya Dajjal tu dah ada. Zaman sekarang mana Dajjal tu tahu? Kat mana kita tak tahulah. Tapi zaman Nabi lagi Dajjal dah ada. Kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri, Dajjal itu adalah sebenarnya Musa As-Samiri, yang hidup sezaman dengan Nabi Musa, yang telah menyesatkan Bani Israel sehingga akhirnya mereka menyembah anak patung tu, anak patung lembu. Kemudian kata Sayyidina Imam An-Nawawi, waqad basattul qawla fi idahihi fi awaili syarhi sahih Muslim. Saya telah menjelaskan secara panjang lebar perkara tentang nisbah kalimah Ad-Dari ini di dalam awal-awal syarah sahih Muslim. Jadi ini juga menunjukkan jelaslah kita pengarang kitab ini adalah pengarang kitab Syarhun Nawawi, Syarhu Sahih Muslim. Al-Hadis At-Tasi', iaitu hadis Ad-Dinun Nasihah. Dah intasir Musdah. Hadis ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum.
Al-hadis at-tasi' qawluhu wa ikhtilafuhum. Wa ikhtilafuhum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi, qauluhu wa ikhtilafuhum huwa bi dhammil fa. Wa ikhtilafuhum. Jangan dibaca wa ikhtilafihim, tapi dibaca wa ikhtilafuhum. Wa ikhtilafuhum huwa bi dhammil fa la bi kasriha. Bukan dibaca dengan kasrah. Sebab apa? Oh, dia akan berubah makna terus. Surat yang ke-29 juga kita tengok balik surat 29. Sebab tu riwayat perlukan kepada sama'. Tak cukup dengan nahu. Sebab kalau nahu, iza sahal makna sahal i'rab. Bila makna betul, i'rab betul. Kalau nak kira i'rab boleh macam-macam. Tetapi apa yang diinginkan oleh Nabi itu memerlukan kepada sama'. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, jangan dibaca kasratu masailihim, jangan dibaca lepas tu waqtilafihim. Sebab kalau kita baca waqtilafihim, maknanya apa? Maknanya berubah terus. Orang dahulu dihancurkan oleh Allah SWT. Apa yang menghancurkan mereka? Mereka banyak bertanya dan mereka banyak bercanggah. Mereka kalau sikit bercanggah tak apalah. Macam tu ke maknanya? Tak. Bukan mereka banyak bercanggah atau sikit bercanggah, tapi mereka dihancurkan kerana mereka bercanggah dengan Nabi-Nabi mereka. Sikit banyak lain cerita. Tapi kalau kita baca waqtilafuhum, dia jadi allazi ahlakahum awalan kasratul masail, saniyan ikhtilafuhum. Dia jadi makna begitu. Dua benda yang menghancurkan mereka. Pertama, mereka banyak bertanya. Yang kedua, mereka bercanggah. Tapi kalau kita baca secara salahnya, kita baca waqtilafihim, nahu betul. Kasratu masailihim waqtilafihim, kita berkata ikhtilafihim ini adalah ma'tuf kepada masailihim. Jadi kasratu masailihim wa kasratu ikhtilafihim, makna betul. Tapi tak diinginkan oleh Nabi. Dari segi i'rab betul, tapi yang dia jadi makna lagi terus. Orang kata, oh maknanya mereka ni banyak dihancurkan Allah sebab mereka ni banyak bercanggah. Jadi kalau kita bercanggah dengan Nabi sikit tak apa. Siapa kata tak apa? Sebab dia baca bukan waqtilafihim, dia baca waqtilafuhum. Penting nahu. Nak pula kalau kita baca hadis, lagi penting. Jadi ambil peluang adik-adik pada tahun 1 ni, ambil peluang kuasai bahasa Arab. Dan saya menasihatkan jangan cakap Melayu sama-sama kita, walaupun kita suka cakap Melayu sama kita. Sehingga saya pun terpaksa bercakap Melayu dalam uraian ini. La haula wala quwwata illa billah. Anak saya tanya saya, "Baba, kenapa Baba bila dalam kelas cakap Melayu, tapi dengan saya tak cakap Melayu?" Anak perempuan saya. Sebab dia tengok itu, kata, "Oh, dalam kelas cakap Melayu boleh pula. Dengan anak-anak tak nak cakap Melayu." Kan? Saya kata tak apalah, amu-amu tu dia baru bahasa Arab kan. Kakak Baba cakap Arab tak faham. Anak-anak pun dah protes Boleh azbillah. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. Okey, hadis ke-10, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Al-hadisul ashir qauluhu ughuziya bil haram. Iaitu summa dzakara ar-rajula yutilu safar asy'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Dia kata Sayyidina Imam An-Nawawi, qauluhu ghudhiya bil haram huwa bi dhammil ghain. Ghu. Dia macam ghaza, ghudhiya. Bi dhammil ghain wa kasri zal, ghudhi. Al-mu'jamah. Al-mukhaffafah. Dengan dibariskan bawah pada huruf zal yang bertitik. Huruf zal tak bertitik ke? Kenapa nak sebut al-mu'jamah, maksudnya yang bertitik? Kalau dah bertitik memang huruf zal lah. Jadi kenapa ni? Sebab orang dulu bila menulis kadang-kadang tertinggal. Jadi Imam Nawawi tak nak, takut nanti orang salin kitab, bila salin nak tulis ghuziyah, akhirnya tulis ghudiyah dengan tidak dititikkan. Lalu kata Sayyidina Imam Nawawi, dengan membariskan huruf zal, sebab bila huruf zal pun kadang-kadang bila sebut az-zal, masa ditulis boleh tertinggal titik, jadi biharfi dal. Zal dekat je, biasanya titik. Jadi ditakkidkan dengan sebab tu al-mu'jamah yang bertitik. Al-mukhaffafah yang so apa? Al-mukhaffafah maksudnya yang ringan.
Wah, dia yang berat ke? Bahaya kalau kita baca kitab tapi kita sekadar buka kamus Al-Mukhaffafah, yang diberikan kemudahan. Maknanya adalah huruf zal yang diberikan kesusahan. Al-Mukhaffafah di sini maksudnya ghairu musyaddadah, tidak disabdukan. Jadi dibaca ghuzziya, bukan ghuzziya, bukan bi tasydid zal. Al-hadis al-hadi ashar, hadis yang ke-11 iaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dalam sebagai riwayat ada tambahan lagi, fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Okey, hadis yang ke-11 ni apa dia? Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Nawawi, qauluhu da' ma yaribuka bi fathil ya wa dhammiha lughatani. Secara bahasanya ada dua bahasa. Kalau buka dalam kamus kita akan jumpa dua cara sebut. Sama ada yaribu ataupun yuribu. Boleh baca dua-dua. Bi fathil ya sama ada dengan ya yaribu ataupun dengan bi dhammil ya yuribu. Si bahasa betul. Al-fathu afsahu wa ashhar. Namun secara yang lebih fasihnya apa dia? Dan lebih masyhurnya apa? Secara fathah. Ya, bukan yu. Walaupun segi bahasa betul. Wa ma'nahu, apa makna pula? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Maknanya, utruk ma syakakta fihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Tinggalkan yang kamu tak pasti, yang kamu syak, kamu tak dapat keyakinan di situ, tinggalkan. Beralih, sila pergi ke perbuatan yang tidak berlaku syak padanya. Maksudnya al-yaqin la yuzal bisyak. Utruku syak wazhab ilal yaqin. Okey, al-hadisu tsani ashar. Hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Qauluhu ya'nihi bi fathil ya, bukan yu'nih. Ya'nih. Al-hadis ar-rabi'a ashar, hadis ke-14. Hadis 13, Sayyidina Imam Nawawi tak datangkan sebarang ucapan apa-apa di situ. Terus kepada hadis yang ke-14, iaitu hadis yang bunyi la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibuz zani. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain sebut as-sayyibuz zan, tanpa ada huruf ya tu. As-sayyibuz zan wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinin mufariqul jamaah. Okey, apa yang diuraikan oleh Sayyidina Imam Nawawi sini? Qauluhu as-sayyibuz zani, apa maksud as-sayyib? Az-zani, as-sayyib tu maksud dia apa? Maknahu al-muhsan. Kalau asal makna as-sayyib duda kan? As-sayyib kalau ikut asal makna lah. Tapi dimasukkan di sini adalah maknahu al-muhsan. Orang yang muhsan apabila dia telah berzina. Walil ihsani syurutun ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Bagi ihsan yang menyebabkan seorang itu boleh direjam sampai mati dalam masalah hudud, dia ada syarat-syarat yang diketahui di dalam kitab-kitab fiqh. Maknanya kata beliau, la taktafi bisyarhi wa innama la budda an tata'allam aidan kitab al-fiqh. Jadi kita kena buka kitab fiqh lah dalam masalah fiqhnya. Jadi ihsan ada syarat-syarat dia. Okey, al-hadis al-khamisa ashar, hadis yang ke-15, itu hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Al-hadis al-khamisa ashar qawluhu liyasmut. Liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kata Sayyidina Imam Nawawi, qawluhu liyasmut huwa bi dhammil mim. Mut, yasmut, yang dibaca yasmat, yasmut bi dhammil mim, dengan baris depan pada huruf mim. Okey, seterusnya
Al-hadis as-sabi'a asyar, hadis ke-17. La taghdab, tak ada Imam Nawawi tak datangkan sini supaya kita tak marah. Al-hadis as-sabi'a asyar, gurau-gurau jangan salah faham. Sekarang jangan orang gurau pun boleh ambil serius. Hadis yang ke-17, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Disebut sini rawahu Muslim tapi kalau kita buka dalam Sahih Muslim, bahagian riwayatnya adalah fa ahsinuz zabha, az-zabha tanpa huruf ta marbutah Tapi Sayyidina Imam Nawawi mendatangkan kalimah az-zibhah. Lepas tu saya tulis di dalam nota kaki di bawah tu, wallazi waqa'a fi jami'i nusakh Sahih Muslim allati 'indi az-zabha. Sebab saya buka Sahih Muslim cetakan Tabak Maknas, buka cetakan lama, buka 2-3 cetakan lama yang disebut di riwayat-riwayat. Lepas tu saya buka Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim sendiri, ikut Imam Nawawi kata di sana ada riwayat-riwayat tertentu. Semuanya hanya menyebut tentang az-zabha. Namun yang masyhurnya fa ahsinuz zibhah. Tapi kalau kita buka dalam hadis-hadis yang lain, kalau tak silapnya dalam riwayat lain memang ada. Tapi kalau Imam Muslim sendiri fa ahsinuz zabha. Atau mungkin saya ada riwayat lain yang kita tak tahu, tapi didatangkan oleh Imam An-Nawawi sini. Cuma Imam Nawawi dalam beliau menulis hadis arba'in, kadang-kadang beliau mencampurkan di antara riwayat dengan riwayat. Betul, saya cadangkan kalau nak hafal hadis 40, hafal berdasarkan kitab Mahfuzati Al-Hadithiyah yang saya tulis tu. Sebab di situ saya telah menyaring hadis-hadis tadi berdasarkan riwayat asal. Jadi biar kita hafal tu berdasarkan riwayat betul. Bukan nak kata Imam Nawawi buat benda tak betul, tak. Imam Nawawi nak memudahkan kita. Tapi harap-harap kita bukanlah orang awam, naik sikit lah. Jadi bila naik sikit tu, biar kita hafal tu stylenya style muhaddisin lah. Kita cuba untuk menjadi-jadi seperti al-muhaddisin, walaupun taklah macam mereka, jauh sangat lah. Okey, al-hadithu as-sabi'a asyar al-qitlata wa-zibhata bikasri awwalihima. Qitlah, zibhah, huruf awal tu dibariskan dengan baris bawah. Jangan dibaca al-qatlah, az-zabhah, jangan begitu. Qauluhu wal yuhidda, tajamkanlah, hendaklah dia menajamkan. Qauluhu wal yuhidda ahadukum syafratahu ay sikinahu. Syafrah maksudnya sikin. Wal yuhidda, qauluhu wal yuhidda huwa bi dhammil ya yu wa kasril ha hi wa tasdidid dal yuhidda bi tasdid. Yuqal ahadda sikina. Ni dari segi bahasa. Sebab tu bahasa Arab luas dan ini semua kita tak akan mampu nak guna kalau tak bercakap. Dia akan jadi bahasa tu sedap dalam kitab je, tapi kita tak mampu nak keluar daripada mulut kita. Sebab al-lughah ibarah anil muhadatsah, faman lam yatahaddas fal-lughah mayyitah fihi. Ahadda sikina wa haddadaha wastahaddaha bima'nan ay bima'nan wahidin. Jadi maknanya kalimah ahadda, sebab wal yuhid asal daripada kalimah ahadda yuhiddu. Ahadda sikin wa haddada sikin wastahadda sikin, semua satu makna, iaitu menjadikan pisau tajam, menajamkan pisau. Apa ucap Melayu kita? Mengasah, mengasah pisau. Jadi maksud dia kena gunalah. Ya mama, contoh cakap dengan zaujahan, ya mama Fatimah, lima sikin, yakni anti lam tastahiddah li. Lima lam tastahidda sikin. Tak akan terkeluar kalimah tu kalau tidak cakap. Hal anti haddati, hal anti ahadti, ahdati, haddati, istahdati. Tu semua kena guna dalam cakap. Tapi orang lelaki bujang masuk sikitlah, sebab nak guna dhamir muannas tu dia tak jumpa. Saya sendiri sebelum kahwin, saya bila dhamir muannas memang masalah pada saya. Akhirnya saya terpaksa bercakap seorang-seorang. Dan ada orang kata, kenapa Ustaz cakap seorang-seorang? Rupanya saya tengah berlatih, seumpama saya bercakap dengan bakal isteri saya. Nak bagi mahir dalam muannas tu. Sekarang tak perlu berlakon lah. Alhamdulillah. Sekarang tak perlu berlakon dah. Dah boleh guna terus. Al-hadis al-thamina asyar, hadis yang ke-18. Hadis tentang
ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Abi Dzar ya, Sayyidina Abi Dzar iaitu Jundub ibnu Junadah Abu Dzar gelaran beliau, nama beliau Jundub ataupun Jundab Al-hadithu al-thamina ashar Jundubi, asal dia Jundub an Jundub ibn Junadah bidammil jim wa bidammid dali wa fathiha. Boleh baca jun, boleh baca jan. Bidammil jim, tak boleh baca jan, mesti baca jun. Jim tu mesti di baris depan. Bidammil jim. Wa bidammid dal, dari segi huruf dal dia pula jun. Jun apa? Jundub, jundab, boleh baca dua-dua. Wa bi fathid dal wa bi dhammid dal wa fathiha. Dari segi huruf dal boleh baca dua, sama ada depan jundub ataupun atas jundab. Wa junadah bi dhammil jim. Jangan baca janadah, jinadah, tak, junadah bi dhammil jim. Jundub ibnu Junadah, Jundab ibni Junadah. Okey, itu saja yang beliau datangkan. Al-haditsu tasi'a asyar. Hadis tentang ya ghulam inni u'allimuka kalimat ittaqillaha ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa fi riwayah amamak. Al-haditsu tasi'a asyar tujahaka bi dhammit ta wa fathil ha. Bi dhammit ta wa fathil ha. Tujaha. Tujaha apa maksud tujah? Orang kata terjah tujah. Terjah macam dekat itu tujah bi dhammit ta wa fathil ha ay amamak. Maksud tujah sama makna dengan amam. Orang Mesir kata apa? Udam. Udam asalnya quddam, sebab hamzah jadi alif kan. Orang Mesir punya bahasa dia asalnya quddamak. Ya akhi, imshi quddam. Tapi dia punya lahjah mereka imshi uddam ya mi, uddam. Uddam sama dengan kuddam. Kuddam sama maksud tujahak, amamak. Semua tu betul Lepas tu bila kita dengar orang Mesir cakap, jangan ambil lebih kurang, sebab bahasa mereka dekat dengan bahasa fusah Kadang-kadang dia fusah betul, cuma cara lenggok dia je beza. Kuddam dia baca uddam. Dahab, dah. Da maksud dia za, ditukar sikit je Ai amamaka kama fi riwayatil ukhra. Riwayat yang kedua tu memang ittaqillaha ihfazillah tajidhu amamak. Jadi sebagaimana riwayat lain ada didatangkan kalimah amamak Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha. Apa maksud ta'arraf ila Allah fi ar-rakha? Kenalilah Allah sewaktu kamu senang. Ai tajannab ilaihi biluzumi ta'atihi wajtinabi mukhalafatihi. Maksud ta'arraf, berkenalanlah dengan Allah Kenalilah Allah. Apa maksud kenalilah Allah? Maksud dia hendaklah kamu menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan cara melazimi ketaatannya dan menjauhi benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hadis al-ashrun. Memang dah setengah hadis ni. Hadis semua ada 40 takriban. Jadi kita dah baca setengah huraian Al-hadis al-ashrun. Hadis yang ke-20, hadis tentang inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Al-hadisul ashrun idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maknahu, sini kita datangkan semua itu banyak makna kan. Jadi di sini datangkan salah satu makna yang dibincangkan sebelum ni. Maknahu idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la tastahi min Allah wa minan nasi fi fi'lihi faf'alhu wa illa fala wa ala hadha madarul Islam. Jadi makna ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, Imam Nawawi memahaminya bukan atas dasar tahdid, bukan atas dasar ancaman, tapi dengan makna yang betul. Jadi fasna' di sini memang fi'lul amri. Memang Nabi suruh kita buat.
Bukan di makna tahdid, bukan makna ancaman. Maknanya apa? Apabila kamu mahu melakukan sebarang perbuatan, sekiranya perbuatan yang kamu nak lakukan itu kamu tak malu kepada Allah dan tak malu kepada manusia, kalau kamu lakukan perbuatan tersebut, memang perbuatan tu dibenarkan Allah, bahkan tidak mencemarkan maruah. Kenapa? Ada benda yang dibenarkan Tuhan tapi mencemarkan maruah, benda yang mubah. Contohlah, kalau saya mengajar hari ini, tiba-tiba saya pakai baju pagoda je, kan? Baju pagoda, lepas tu pakai seluar pendek, tutup lutut, tutup pusat, dan tutup antara pusat dengan lutut. Itu je. Datang dengan kopiah pun tak pakai. Atau pakai kopiah pun tak apa. Pakai baju pagoda, pakai seluar pendek, Hawaii tu. Sahabat nak salam saya pun seram, kan? Dia ni betul, gila ke apa? Jadi benda tu dibenarkan Tuhan, dia termasuk benda mubahat, tapi dia bercakap dengan maruah. Sebab tu saya tak buat. Sebab iza lam tastahi fasna' ma syi'ta wa lam mastahyaitu fala af'al fala asna' ma urid li'annahu minal mustahyat, mimma yustahya minhu. Jadi kata Sayyidina Nawawi, maknanya kalau kamu mahu melakukan, apabila kamu mahu melakukan satu perbuatan, sekiranya perbuatan itu fa in kana hadzal fi'lu allazi turid an taf'alahu mimma la tastahi min Allah wa minan nasi fi fi'lihi faf'alhu. Kalau benda yang kamu nak lakukan tu kamu tak malu pun kepada Allah, maknanya benda tu halal. Kamu tak malu pun pada manusia, maknanya benda tu tidak mencemarkan maruah. Kalau kamu nak lakukan, maka kata Sayyidina Nawawi, maknanya faf'alhu, silalah lakukan. Wa illa, kalau tak, maknanya kalau kamu buat tu kamu malu kepada Allah sebab benda tu haram, atau benda tu tak haram tapi dia mencemarkan maruah, jadi kamu malu dengan manusia, fala, maka janganlah kamu lakukan. Wa illa fala, ni memang usduk orang Arab, wa illa fala, sekiranya tidak maka tidak, if not, not. Tu tak ada bahasa Inggeris tu, if not, not. Saya pernah cakap dengan adik saya gitu, if not, not. Dia terkejut saya, abang cakap apa ni, kata if not, not, wa illa fala. Wa ala hadza, ay wa ala hadzal hadis, ay wa ala hadzal ma'na min al hadis madarul Islam, ay ala hadzal ma'na madarul Islam. Berdasarkan makna inilah adalah apa yang Islam ini telah pusingan kepada Islam. Islam ini, kalau kita tengok, apa benda yang Tuhan suruh pun dia takkan lari. Sama ada benda tu hendaklah, kalau kita nak buat satu benda, benda tu tak bercanggah dengan syarak. Dan Islam juga mengajar kita jangan melakukan benda yang mencemarkan maruah. Okey. Okey, satu lagi. Al-hadisul hadi wal 20. Hadis yang ke-21, iaitu hadis tentang at-tuhur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah. Itu tak, itu hadis yang ke berapa tu? Hadis yang ke-23, hadis yang ke-21, hadis tentang ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu. Itu hadis yang ke-22. Nampak sangat nak malam tu, Hadis yang ke-21 iaitu qul amantu billah tsumma istaqim. Okey. Al-hadisu al-hadi wal 20. Qul amantu billah tsumma istaqim, ay istaqim kama umirta. Maksud dia istaqim, maksudnya istaqim kama umirta, hendaklah kamu berterusan sebagaimana yang telah kamu diperintahkan. Kamu diperintahkan sembahyang, berterusanlah kamu melakukan sembahyang sampai kamu menghadap Allah. Kamu diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka teruslah kamu berpuasa pada bulan Ramadan sampai kamu menghadap Allah. Maknanya secara istiqamah, secara iltizam, berterusan. Mumtathilan amrallahi ta'ala mujtaniban nahyahu. Maksudnya sebagai kamu telah diperintahkan untuk berterusan di dalam kamu melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Tadi istilah hari ni taat, besok lawan, besok taat, betul lawan, tak ada. Kalau dia seorang hamba, dia takkan lawan. Sebab dia hamba, dia bukan akan kongsi pada Allah. Boleh dia bincang-bincang dengan Tuhan, saya taat 2 minggu, 2 minggu lagi saya lawan. Tak ada. Kita sampai mati kita akan taat kepada Allah sebab kita hamba. Bila sebut hamba tak ada protes. Tadi istilah protes. Tapi orang Islam hari ni dia dah mula protes. Sikit-sikit protes. Kenapa syariat begini? Kalau dia nak cari hikmah tak apa. Tak, dia bukan nak cari hikmah, dia nak reason yang betul-betul. Kenapa saya tak ada suka dengan orang lelaki? Dia orang lelaki, suka dengan orang lelaki.
Dulu saya diminta oleh sahabat saya buat kajian tentang hubungan sumbang laki-laki ni lah. Dan dari segi pendapat syarak apa semua kan, kita nak jelas kepada masyarakat. Saya pun datang kalau hadis Nabi apa semua. Kawan saya kata tak cukup dengan ni, kita kena datangkan bukti sains. Kalau sebut kalau Allah kalau Rasulullah, orang Islam pernah bertikai. Dia kata kenapa kena, ini hak saya. Tapi Allah sebut, iyalah tapi hak saya. Dia tak lepas. Tapi kata kalau buat mati, tak apa ni. Kalau buat dapat penyakit, dia baru nak mula taat sikit. Dia kena ditakutkan begitu. Dia masih lagi tahap begitu keimanan dia. Sedangkan orang Islam bila Allah tak bagi, khalas. Sebab kita diminta amantu billah summa istaqim. Okey. Aktafi bihadzal qadri biiznillah. Walau kan kazalik ghadan sanaqtim. Ihtimal kabir ghadan sanaqtim insya-Allah azza wa jal. Dan saya dah tanya pada Fadilatul Syekh Said Syatut, tak sempat saya call saya tadi nak takkidkan hari bila. Jadi 28 hari bulan ni kita akan khatam dengan beliau, start majlis pukul 5.30. 5:30 saat 5:30 nahnu najtami' huna insyaallah biiznillah wa nabda hatta al-iftar biiznillah. Summa yakun hunaka iftar jama'i lil hadirin lil hadirin kullihim biiznillah. Wa ba'da al-iftar طيب انتشروا في أرض الله وفي مساجدكم وفي بيوتكم فلا أحد بعد الإفطار. Tapi tak ada masalah kita iftar di sini sama-sama sembahyang maghrib, lepas tu kita bolehlah kita ke lokasi masing-masing. Tapi majlis start pukul 5.30 insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, semoga direzekikan Allah. Besok kita akan baca sambungan hadis huraian yang berbaki. Moga-moga Allah Taala izinkan untuk kita khatam besok biiznillah azza wa jalla. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nakhtatim jalsatana at-tayyibah bi as-salati ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.